Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue our lesson with topic 6.2, that is total internal reflection, atau dalam bahasa Melayu ialah pantulan dalam penuh. So what is the total internal reflection? Okay, this is what we're going to learn is total internal reflection, where we're going to learn about critical angles, how to calculate the critical angle by the refractive index. Then we go for the application and the phenomenon of total internal reflection. Okay. Total internal reflection. So what you can see from the diagram is we can see the image of an object through a glass, not through a reflector. So kita boleh nampak image bagi suatu objek pada glass. Yang mana bila kita kata glass ni adalah satu bahan yang transparent. It's a transparent material. So bila transparent material, sepatutnya kita tak nampak image sebab cahaya akan menembusinya. Tapi pada satu keadaan tertentu, pada satu sudut-sudut tertentu, kita akan nampak image dia. Dia tak sama kalau kita guna mirror. So bila mirror, kita ada reflector, a shiny surface. Shiny surface tu dia bertindak sebagai reflector. Dan cahaya tak boleh tembus kita punya permukaan yang berkilat tu. Maka cahaya akan reflect dan kita nampaklah image. Itu reflection of light. Jadi yang ni dia reflect pada permukaan kaca, yang mana kaca tu adalah transparent, tapi pada satu angle tertentu kita akan nampak image dia. Begitu juga kalau kita tengok dekat permukaan air, kita nampak macam ada image di permukaan air. Kan? Sedangkan permukaan air kita tu bukanlah permukaan yang bukanlah satu reflector. Okay. Total internal reflection, the reflected image on the boundary of water and air can be seen. Okay, contohnya orang yang berenang di dalam kolam, kan? So kalau awak nampak tu, kita boleh nampak dia punya image. Ini orang sebenar. Ini objek. Yang bawah ni ialah objek sebenar dalam air, tapi kita nampak dia punya image dia dekat permukaan air belah atas. So image itu kesan daripada reflection of light. Tapi adakah air itu sebagai satu reflector of light? So air itu adalah satu permukaan yang transparent, lut sinar. So bila lut sinar, cahaya akan menembusinya, melaluinya. Dia tidak reflect. Tapi pada satu keadaan tertentu, pada satu sudut tertentu, cahaya boleh mengalami reflection walaupun dia lalu pada bahan yang transparent. So contohnya macam ni lah, orang yang berenang dalam kolam, kan? Air kolam tu jernih, tu kita panggil transparent, tapi kita nampak image dia. Kenapa berlaku? So kenapa dia berlaku ialah dia juga disebabkan oleh reflection. Cuma reflection ini kita panggil dia dengan nama total internal reflection. Total internal reflection of light. Okay, dia reflection, tapi reflection dia ni tak sama dengan reflection by a mirror. Dia ialah reflection daripada satu permukaan yang transparent, tetapi dia melibatkan total internal reflection. Okay, kita tengok cerita dia lagi. Okay, suppose mirror reflect light, not water or glass. Okay, yang macam cikgu cakap tadi, yang boleh mengalami pantulan, yang boleh menyebabkan pantulan ialah permukaan yang berkilat. Kita punya mirror tu adalah permukaan yang berkilat. Orang putih kata shiny surface. So dia boleh menyebabkan reflection. Tidaklah air ataupun glass, sebab glass dan air ini adalah transparent. So bila transparent, the light can pass through. Sebenarnya bila cahaya boleh menembusi sesuatu medium, apa yang kita dah belajar, dia akan mengalami refraction of light. The direction of light change. Itu yang sepatutnya berlaku. Tetapi dalam kes yang ni, walaupun dia transparent material, walaupun cahaya boleh menembusinya, tapi dia juga boleh mengalami reflection. Tetapi pada satu keadaan tertentulah. So apakah keadaan tu? Kita nak tengok. Okay, the light should go through the water boundary. Ni yang kita dah belajar lah. Cahaya bila bergerak daripada satu medium kepada medium yang lain, mana cahaya boleh bergerak dalam dua-dua medium. Okay, maka cahaya kita akan mengalami perubahan speed dia. The change in speed. Dan bila perubahan speed tu berlaku, maka direction of propagation of the light will be changed. Itu yang kita katakan berlakunya refraction of light. Jadi begitulah cahaya bergerak dalam air ke udara. So dia punya arah
perambatan dia, the direction of propagation of light change. Contohnya yang ni lah. Ni cahaya kita bermula daripada dalam air. Okey. So, dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke udara. Maka bila sampai dekat permukaan air, kita kena lukis garis normal. Garis normal adalah garisan yang perpendicular dengan permukaan to the surface. Surface apa? Surface air lah. Okey, kalau kita lukis permukaan air, maka daripada air ke udara, udara is less dense ataupun low optical density. So kesannya apa? Kesannya dia akan bend away from the normal. Kenapa dia bend away from the normal? Because the speed of light is increases in the low optical density medium. So dia bend away. So itulah arah dia. Okay. So ini kita panggil refraction of light yang kita dah belajar. So begitu juga kalau cahaya kita bergerak daripada gelas nak pergi ke udara. Sama juga bila dia bergerak melalui two different optical density, two different optical density medium, maka the speed of light will be changed. Okay, jadi change macam mana? Okay, change macam mana itu akan mempengaruhi dia punya direction of propagation dia. Jadi kalau dia bergerak daripada glass to the air is less than ataupun low optical density compared to the glass, sama macam water tadi, dia akan bend away from the normal. So kita kena lukis normal line lah. Kita kena lukis normal line dia supaya kita boleh nampak ke mana dia nak pergi. So ini normal line. Normal line is a line that is perpendicular to the surface of the glass. So dia akan bend ke mana? Bend away from the normal. So ini dia bend away from the normal. Okay, dia bend away from the normal maknanya dia menjauhi daripada garis normal dalam medium udara. Okay, ini kita panggil refraction of light. Okay, jadi sekarang ni yang kita nak belajar ni ialah total internal reflection. Dia berlaku pada bahan yang transparent, yang mana cahaya boleh menembusinya, yang mana dia sepatutnya mengalami refraction, tetapi dia juga boleh mengalami reflection, yang kita panggil total internal reflection. So bila berlaku tu? Okay, jadi yang ni cerita dia. So kalau awak tengok dalam gambar ajar ni, kita punya incident ray bergerak daripada air, water, daripada water nak pergi ke udara. So kita punya permukaan air kita, ialah horizontal ni lah. So ini permukaan air lah. Permukaan air kita horizontal. Maka kita kena lukis normal line dia. So normal line is a line that is perpendicular to the surface. Oh, tak nampak So kita guna warna lain. Okay, normal line is a line that is perpendicular to the surface of water. Okay, itu kita punya normal line. Maka apa yang berlaku kepada cahaya kita ni? Dia akan bend away from the normal. Okay, dia bend away from the normal. Sebab apa dia bend away? Sebab dia bergerak dalam less dense medium ataupun low density medium where the speed of light is increases. Okay, so dia akan bend away from the normal. Okay, dia menjauhi garis normal. Itu kita panggil bend away from the normal. Ini kita panggil refraction of light. Okay, tetapi apa yang berlaku sebenarnya, ada sedikit cahaya yang mengalami reflection sebenarnya. Ini yang berlaku sebenarnya. Kalau kita buat eksperimen dalam makmal pun kita akan nampak ini. Ada sedikit cahaya yang telah mengalami reflection. But the light reflected back into the water. Ada sedikit, tapi tidaklah cukup terang. Okay, ada. Okay, kalau kat sini dia kata, so we see the image of the boundary, on the boundary of water due to, jadi kita akan nampaklah image. Dekat mana? Dekat sempadan antara dua medium. Jadi image yang kita nampak itu kerana kerana fenomena total internal reflection. Like what happened in the mirror. Samalah macam kita tengok guna cermin, tetapi dia melibatkan bahan yang transparent where the light can pass through. Okay, macam ni lah contohnya. Kita punya turtle tu duduk dalam air, tapi kita nampak image dia dekat permukaan air.
Okey, ini eksperimen yang kalau kita buat di makmal. Okey. Okey, so cahaya kita kalau tengok pada gambar rajah ni, cahaya kita diterlalukan dia kepada permukaan gelas. Okey, cahaya kita yang mana ni? Cikgu tunjuk kat sini. So ini cahaya kita yang asal. Dia lalu daripada udara masuk dalam gelas. Jadi kita guna gelas yang semi-circular. Bila kita guna semi-circular, apa yang berlaku ialah cahaya kita bila masuk dalam gelas tu dia akan melalui normal line. Dan cahaya bila bergerak di atas normal line, dia tidak akan ada refraction. Sebab apa? Sebab bila dia lalu atas normal line, dia punya incident angle dia adalah zero. Jadi bila incident angle zero, walaupun medium density tu berubah, tetapi dia akan bergerak dalam garis lurus yang sama, di mana refracted angle dia adalah zero. Walaupun medium density berubah. Sebab kerana dia bergerak pada incident angle dia kosong, iaitu dia bergerak di atas normal line. Jadi bila dia keluar nanti, bila dia nak keluar daripada gelas kepada air, maka di situ akan mengalami refraction sebab dia semi-circular. Okay, maka dia akan bend ke mana? So daripada gelas to the air, dia bend away from the normal. Okay, so dia bend away from the normal. So ini dia bend away from the normal. Okay. So kalau kita nak lukis normal line kita, normal line mesti perpendicular dengan permukaan semi-circular gelas kita lah. Tetapi apa yang kita dapati, pada masa yang sama terdapat sedikit cahaya yang mengalami reflection. Sedikit, tak cukup kuat lah, tapi ada. Ini yang diambil daripada gambar sebenar. Sedikit. Jadi maksudnya bila satu cahaya melalui satu permukaan, ada dua fenomena yang berlaku, refraction dan reflection. Cuma reflection itu sangat lemah. Cuma pada keadaan tertentu barulah kita nampak reflection tu berlaku dengan begitu jelas, dengan begitu terang, iaitu sepenuhnya cahaya kita telah mengalami reflection, tidak ada lagi refraction. Sepenuhnya. Jadi sepenuhnya itulah orang putih kata total internal reflection. Okey, kita tengok lagi. Total internal reflection only occurs. Ni keadaan bila berlakunya total internal reflection ni. Total internal reflection only occurs when light travel from a medium of high optical density to a medium of low optical density. Ini adalah syarat untuk berlakunya total internal reflection. Maksudnya, kesemua cahaya kita sepatutnya dia mengalami refraction, pembiasan. Tetapi pada satu keadaan tertentu, dia akan dipantulkan sepenuhnya. Bahasa Melayu kata pantulan dalam penuh. Sepenuhnya dia terpantul. Totally it will be reflected. Reflected ke mana? Reflected in the glass balik. Masuk dalam gelas. Tu dia panggil internal. Internal tu maksud dalam gelas tu juga. Cahaya datang daripada gelas, masuk balik dalam gelas. Sebab dia mengalami reflection. So the total internal reflection ni, dia hanya akan berlaku bila? Apabila cahaya kita bergerak daripada high optical density to low optical density, atau bahasa lainnya ialah from denser medium to less than medium. Tapi denser dan less ni merujuk kepada optical density, high optical density to low optical density. Maka ada kemungkinan akan berlakunya total internal reflection. Sekiranya cahaya bergerak pada arah yang sebaliknya, iaitu dia bergerak daripada low optical density to high optical density, maknanya dia bergerak daripada less than to a denser medium, tidak akan berlaku sama sekali total internal reflection. Itu yang kita panggil sebagai syarat, condition. Untuk berlaku total internal reflection, syarat pertama, ini tak semesti lagi berlaku. Syarat pertama dulu, cahaya kena bergerak from high optical density to low optical density. Itu syarat pertama. Okay. So kalau kita tengok pada gambar rajah ni, from refraction become reflection. Asalnya dia ialah refraction, tetapi dia akan mengalami totally reflection. Totally reflection. Bila tu? So ada keadaan yang kedua. Okay, kita tengok kepada gambar rajah ni. Cahaya kita, dia datang daripada sini.
Okay, cikgu guna warna merah ni. Okay, ini cahaya kita bergerak daripada denser medium. Denser medium maksudnya high optical density. Nak pergi kepada yang sini ialah less than, low optical density. Okay. Maka apa yang berlaku? Dekat permukaan. Ini permukaan antara dua medium. Surface between the two medium. Permukaan dia macam mana? Permukaan dia adalah dalam keadaan yang tegak. Okey, maka apa yang kita kena buat? Kita kena lukis normal line. Normal line ni apa dia? A line that is perpendicular to the surface. So surface kita tegak, maka normal line kita akan jadi horizontal. Itu normal line kita. Normal line kita akan jadi horizontal. Okey, maka bila kita dah lukis normal line, kita sudah boleh mengukur angle. Angle apa? Angle of incident. Macam mana nak ukur? Angle, sebarang angle yang kita nak ukur mesti bermula daripada normal line ke mana? Normal line kepada incident ray. Maka dia dikenali dengan nama incident angle. So the incident angle is 41. Okay, bila dia bergerak dalam less than medium, maka kesannya dia punya speed akan increases. The speed of light increases. Dan bila speed dia increase, dia akan bend away from the normal. So, bend away from the normal. So, dia dah pergi ke sini. Nampak Dia dah makin jauh dengan normal. Where if we measure the second angle from the normal to the refracted ray. Maka ini kita panggil refracted angle. Yang tadi kita panggil incident angle. So, apa yang kita dapati? Kita punya refracted angle is greater than incident angle. Our refracted angle is greater than the incident angle lah. Sebab dia bergerak daripada denser to a less dense. Okay. Ini yang berlaku. Tapi pada satu keadaan tertentu, dia akan mengalami total internal reflection. Iaitu kesemua cahaya yang refract tadi, yang dibiaskan akan terpantul sepenuhnya. Pada masa ini, kalau kita cerita keadaan sebenarnya, sudah ada sedikit cahaya halus sahaja. Tapi tak banyaklah. Halus. Sama-sama panggil. Yang telah mengalami reflection. Tapi tak berapa kuat. Yang banyaknya ialah refract. Tapi pada satu keadaan tertentu nanti akan berlakulah kesemua cahaya yang refract mengalami reflection sepenuhnya. That is total internal reflection. Okay, keadaan ini dia berlaku bila mana kita punya angle of incident is smaller than the critical angle of the medium. Ada pula istilah baru, critical angle. So apabila kita punya incident angle is less than the critical angle. So our I is less than C. C ni bukan speed of light Sebab ni kita cerita pasal angle. I ni apa dia? I ni nama dia ialah incident angle. Apabila kita punya incident angle lebih kecil daripada C, C ni apa dia pula? C ni nama dia ialah critical angle. Okay. Bila mana I is less than C, walaupun dia bergerak daripada high optical density to low optical density, dia belum lagi mengalami total internal reflection. Dia mengalami refraction where the light is bent away from the normal. Okay. Jadi itu baru satu syarat, dia mesti bergerak daripada high optical density to low optical density. Maka ada satu lagi syarat yang dia kena patuhi supaya dia boleh mengalami total internal reflection. Apa dia? Kita pergi lagi. Total internal reflection only occurs when light travel from a high optical density, denser lah, to low optical density. Okay, ini satu syarat. Okay, ada lagi syarat. Jadi tak semestinya dah boleh berlaku total internal reflection, sebab ada lagi satu syarat yang dia perlu patuhi. Apa dia? Okay, kita tengok cerita dia. When the incident angle is less than the critical angle,
the ray is refracted away from the normal. Ini yang kita dah belajar lah. Apabila satu cahaya bergerak daripada denser to less than medium, dia akan bend away from the normal. Okay, dia mengalami refraction lah. Okay, ini berlaku dengan keadaan di mana, kita punya incident angle lebih kecil daripada critical angle. Dia akan bend away from the normal. A weak reflected ray can also be detected. Masih terdapat sedikit yang lemah, yang sama-sama cahaya yang mengalami reflection. A weak reflected ray. Ada tapi tak cukup kuat. Yang banyaknya ialah refract lah. Okay, dia bend away from normal. Ni, keadaan ni berlaku walaupun dia bergerak daripada denser to less than, tetapi apabila incident angle dia lebih kecil daripada critical angle, dia tetap mengalami refraction of light, where the light is refract away from the normal. Okey, apa jadi kalau kita increase dia punya incident angle? Katalah tadi 20. Sekarang ni kita increase lagi incident angle dia kepada 30. What happened to the refracted ray? Okey, yang kedua, when the incident angle is the same as the critical angle, incident angle kita sama dengan critical angle. So apa pula berlaku pada masa ni? The refracted ray travels along the glass air boundary. Maka pada masa itu cahaya kita bergerak di sepanjang dua permukaan medium. Di sinilah kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan critical angle. Apabila kita punya incident angle sama dengan critical angle, apa yang kita dapati ialah kita punya refracted ray akan bergerak di sepanjang permukaan dua medium. Maksudnya apa? Maksudnya pada ketika itu kalau kita ukurlah dia punya refracted angle, maka kita akan dapati the refracted angle is 90 degree. The refracted angle is 90 degree. Maksudnya di sini ialah apabila kita punya incident angle semakin bertambah, kita punya refracted angle pun makin bertambah. Dan dia akan bertambah sehingga mana? Sehingga nilai refracted angle mencapai nilai yang maksimum. So, berapa nilai maksimum untuk refracted angle? Refracted angle maksimumnya ialah 90 darjah. Jadi pada ketika refracted angle kita mencapai nilai maksimum 90 darjah itu, berapa nilai incident angle kita pada masa itu? Maka incident angle kita itu dikenali dengan nama critical angle. Itulah maksud critical angle. Sudut critical ni, orang panggil sudut genting. Sudut genting ni apa dia? Sudut genting ialah sudut tuju the incident angle bila mana cahaya kita bergerak daripada denser to less than medium dan dia punya refracted angle mencapai nilai maksimum iaitu 90 darjah. Okey? Dan cahaya kita dah nampak dah banyak dah cahaya kita yang telah mengalami reflect. Tapi pada masa itu cahaya kita dia sedang bergerak di sepanjang dua permukaan medium. Okey, pergi pada situasi ketiga, when the incident angle is greater than the critical angle. So, keadaan yang ketiga ni ialah kalau kita tambah lagi incident angle kita lebih besar daripada critical angle, there is no refracted ray. Sudah tidak ada lagi cahaya yang mengalami refraction. Semua cahaya kita akan mengalami semua ni sepenuhnya, totally. So, total internal reflection happen. So, totally reflected ray saja yang ada. Tidak ada lagi dah refracted ray. Ini yang kita panggil total internal reflection. Dia mengalami fenomena refraction dulu sampai habis refraction. Habis refraction itu bila mana dia berada pada boundaries, iaitu ketika itu refracted angle-nya 90. Dan bila kita besarkan lagi incident angle, maka kesemua cahaya kita tidak lagi mengalami refraction, kesemuanya telah mengalami reflection. Walaupun bahan yang kita guna tu asalnya adalah bahan yang transparent, where the light can propagate through it, pass through it. Okay. So, itu cerita total internal reflection. Okay. So, kalau sini dia kata, the phenomenon of total internal reflection happens when the angle of incident. Ni syarat kedua. Syarat pertama,
cahaya mesti bergerak daripada high optical density to low optical density. Syarat yang kedua untuk mengalami total internal reflection ialah angle of incident is larger than the critical angle of the medium, of the substance tu lah. Okay, so apakah dia critical angle? So critical angle, kalau kita eja dia bermula dengan huruf C, maka simbolnya ialah C lah. Critical angle is the angle of incident. Angle of incident ataupun kita kata incident angle in medium of high optical density. Critical angle ni dia berlaku dalam medium yang denser medium, high optical density, bila mana angle of refraction dia ialah 90 darjah. Dan 90 darjah ini dia berada dalam medium yang lower optical density. Itulah kita panggil critical angle. So macam-macam cara kita boleh buat definisi untuk critical angle. Contohnya, critical angle is the incident angle when the light propagates from denser medium to a less than medium when the refracted angle is 90 degree. Boleh juga. Ataupun kita guna ayat lain lagi. Critical angle is the incident angle when the refracted angle is 90 degree and the light propagates from denser medium to a less than medium. Boleh juga. Yang penting kena ada apa? Apakah critical angle? Dia adalah incident angle. Bila dia berlaku, refracted angle dia 90 dan dia mesti bergerak daripada denser to a less than medium. Itu yang kena ada. Okay. Jadi total internal, so kita tengok pada gambar rajah ni, total internal reflection process land nipple. Denser medium, rare medium. So denser to the less than medium lah. Okay. Itu yang kita biasa buat dalam reflection ialah bila dia bergerak daripada denser to less than, dia akan bend away from the normal. Bila bend away from the normal, refracted angle dia is greater than incident angle. Okay. Kalau kita tengok pada 3 gambar rajah yang diberi ni, mula-mula berlaku refraction. Yang kedua, bila cahaya kita bergerak di sepanjang permukaan dua medium, di mana dia punya refracted angle dia ialah 90, pada masa itu incident angle dia bersamaan dengan critical angle. Sekiranya incident angle kita lebih besar daripada ni, I is greater than C, yang ni I is smaller than C, yang ni I is equals to C. Bila I is greater than C, kesemua cahaya kita telah mengalami pantulan sepenuhnya, yang kita panggil total internal reflection. Okay. Okay, so kalau cikgu nak cerita sini, cikgu tambahan. Ni tambahan, cikgu boleh buat tambahan di sini supaya kita lebih jelas. Okay, cikgu lukis besar kat sini So katalah kita ada dua medium. Satu ialah glass, sebelah bawah ni ialah glass, sebelah atas ni adalah air. So glass is a denser medium ataupun high optical density, manakala air adalah less dense medium ataupun kita katakan low optical density. Okay, so kalau kita nak lukis normal line, kita kena tengok kita punya permukaan. Permukaan kita macam mana? Permukaan kita horizontal. Maka normal line kita dia akan jadi macam mana? Normal line kita dia akan jadi vertical. So this is our normal line. Normal line dia mesti perpendicular kepada surface kita. 90 dengan kita punya permukaan. Okay, ini kita punya normal line. Okay. Normal line is perpendicular to the surface. Okay, itu normal line. Okay, katalah sekarang ni cikgu ambil beberapa cahaya. Cahaya pertama. Tengok elok-elok Okay, ini cahaya pertama. Okay, cahaya kita bergerak dari mana? Di anak panah ini akan menceritakan the propagation of light. Dari mana ke mana cahaya itu bergerak. Walaupun tidak dinyatakan dalam soalan, dalam cerita, tapi kita tengok gambar kita dah boleh faham. Sebab tu anak panah tu sangat penting bila kita melukis ray diagram, rajah sinar. Sinar tu maknanya rajah yang melibatkan cahaya. So ini kita panggil incident ray. Maka apa yang kita boleh ukur di sini ialah kita boleh ukur dia punya
incident angle. Incident angle yang pertama. So, bila mana cahaya bergerak daripada denser to less than, apa yang kita dah belajar, apa yang kita dah faham, cahaya kita akan bend ke mana? Bend away from the normal. Kenapa dia bend away from normal? Sebab dia punya speed dia increase. Okay. Ini kita punya refracted ray, dia bend away from normal. So, bila dia bend away from the normal, apa yang kita akan ukur kat sini, dia punya refracted angle di sini. Dan kita akan dapati bahawa the refracted angle is greater than the incident angle. Okay. Kita akan dapati bahawa dia punya refracted angle R is greater than the incident angle I. Okay. Itu situasi pertama. Cahaya kita bila bergerak daripada denser to a less than medium, dia akan bend away from the normal where the incident angle is greater than the incident angle. The refracted angle is greater than the incident angle. Okay, yang pertama. Okay, kita pergi pada situasi kedua. Apa akan jadi sekiranya kita increase the incident angle? Okay, kita pergi pada gambar yang kedua. Okay, kita besarkan lagi dia punya incident angle. Okay, cikgu ambil sini. Okay. Okay, ini kita punya ray yang kedua. Di mana kita besarkan lagi dia punya incident angle. Okay, ini ray kita yang kedua. Okay. Jadi bila kita ukur dia punya incident angle, manakah incident angle dia? Mesti diukur daripada normal kepada incident ray. Kita panggil incident angle. So ini ialah kita punya I2. Ini kita punya I2. So apa jadi kepada refracted ray apabila incident angle kita bertambah? Okay, sekarang ni kita punya I2 lebih besar daripada I1. The incident angle is increases. Bila kita tambah incident angle, kesannya kita punya refracted angle pun akan bertambah. Dia tetap akan bend away from the normal. Dia akan bend away from the normal. Okay. Dia bend away from the normal dengan angle yang lagi besar. So ini adalah dia punya R2. Di mana kita dapati bahawa untuk situasi kedua ni, kita punya R2 lebih besar daripada R1. Maksudnya apa? Kita boleh tulis satu conclusion kat sini. Conclusion kita kat sini iaitu bila mana kita tambahkan, yang pertama tadi, kita punya cahaya propagates from denser to less dense. Jadi yang tepatnya kita guna high optical density to low optical density lah. Tapi kalau kita nak ringkas, kita boleh tulis juga denser to less dense. Apa yang berlaku? Bend away from normal. Maksud bend away from normal, the refracted angle is greater than the incident angle. Yang pertama. Yang kedua iaitu apabila kita tambah incident angle, when the incident angle is increased, apa yang berlaku? The refracted angle is also increase. Jadi bila kita punya incident angle bertambah,
refracted angle kita pun bertambah. Okay, itu situasi kedua. Situasi ketiga. Jadi sampai bilakah kita punya, tapi nilai refracted angle tetap lebih besar daripada incident angle. Nilai refracted angle lebih besar, nilai refracted angle lebih besar daripada incident angle. Itu menunjukkan dia bend away from the normal. Bila mana kita tambahkan incident angle, I2 lebih besar daripada I1, maka kita punya refracted angle pun bertambah. R2 lebih besar daripada R1 juga. Okay, maknanya semakin bertambah incident angle, semakin bertambahlah kita punya refracted angle. Jadi sampai bila? Tapi refracted angle tetap lebih besar daripada incident angle sebab dia bend away from the normal. Sampai bila kita punya refracted angle nak bertambah? Bila kita kata refraction dia mesti berlaku dalam dua medium yang berbeza. Okay, jadi sekarang ni kita ada glass, kita ada air. So, dua medium yang berbeza ini maksimum dia boleh berlaku ialah bila mana dia bergerak di sepanjang dua permukaan. Yang ni lah. Bila mana cahaya kita bergerak sepanjang dua permukaan tu, ini kita panggil boundaries, propagate along the boundaries of the two medium. Sepanjang ni, inilah maksimum untuk berlakunya refraction of light. Jadi maksudnya, kita akan tambah lagi angle kita. Kita tambah lagi incident angle kita. Okay, cikgu tambah lagi incident angle kita kat sini. Ni ray kita yang ketiga. Kita tambah lagi incident angle kita. Sehingga bila? Sehingga kita punya refracted angle kita mencapai nilai maksimum. So, berapakah nilai maksimum dia? Nilai maksimum untuk refracted angle kita kat sini ialah 90 darjah. So, inilah nilai maksimum untuk refracted angle. Sebab angle mesti diukur daripada normal line. So, angle ni ialah 90 darjah. Cikgu lukis macam ni. R kita sekarang ini R yang ketiga bernilai 90 darjah. Okey, berapa nilai incident angle kita kat sini? Nilai incident angle kita kat sini berapa? Oh, cikgu guna warna biru lah. Okay, ni. Berapakah nilai incident angle kita? Okay. Pada ketika nilai refracted angle kita 90, kita punya incident angle kita belum lagi 90. Sebab refracted angle tetap lebih besar daripada incident angle sebab dia bend away from the normal. Okey, pada ketika ini, angle ni angle daripada mana? Daripada normal line Pada ketika ini, kita punya incident angle kita ini dikenali dengan nama critical angle. Iaitu ketika mana refracted angle dia mencapai nilai maksimum untuk berlakunya refraction of light, iaitu ketika angle-nya adalah 90 darjah. Jadi pada ketika itu berapa nilai incident angle? Kita punya incident angle itu dikenali sebagai critical angle. So itu konsep critical angle. Okey, sampai situ. Apa jadi? Kita ni jenis tamak kan. Kita tambah lagi kita punya incident angle. Apa jadi kalau kita masih tambah lagi kita punya incident angle? Okey, cikgu guna warna hitam pula. Tambah lagi incident angle kita. Kita tambah lagi. Mana kita besarkan lagi incident angle kita, di mana dia lebih besar daripada critical angle lah. So kita tambah lagi kita punya angle kat sini, lebih besar daripada critical angle. So apabila incident angle bertambah, refracted angle bertambah. Maka maksudnya dia bertambah. Sehinggalah refracted angle mencapai nilai maksimum 90. Pada ketika itu incident angle kita panggil critical angle. Jadi kalau kita tambah lagi incident angle kita lebih besar daripada critical angle, maka angle yang satu lagi pun dia bertambah, tetapi dia sudah berada dalam medium yang sama dengan incident. Incident kita dalam gelas, kita punya
ray yang kedua juga dalam gelas. Maka bila kita punya ray ini berada dalam medium yang sama, dia tidak lagi dipanggil dengan nama refract. Dia dipanggil dengan nama reflected. Reflect, pantulan. Kita dah panggil dengan nama reflected ray. Yang tadi semuanya warna pink, warna hijau, warna biru, semuanya dipanggil dengan nama refracted ray, sinar biasan. Jadi yang warna hitam tu dah dipanggil dengan nama reflected ray, sinar pantulan. Dan kesemua cahaya kita dah dipantulkan sepenuhnya, maka fenomena nombor 4 tu kita panggil total internal reflection. Okey. Kalau cikgu tulis sini, untuk yang ketiga, when R sama dengan 90, I sama dengan C. Nombor 4, when I greater than C, maka total internal reflection. Okey. Berlakulah total internal reflection. So bila berlakunya reflection, tak kiralah dia reflection yang biasa yang kita guna mirror ke, dia ialah reflection daripada total internal reflection ke. Okey, kalau kita ukur angle dia dekat sini, ni angle ni kita panggil angle reflected angle. Reflected angle kita guna R besar. Refracted angle kita guna R kecil. Dan kita akan dapati bahawa bila dia reflection, angle tetap sama. Tadi R dengan I tak sama. R lebih besar daripada I. Tapi bila mengalami reflection, the reflected angle, R ni nama dia ialah R besar. R besar ni nama dia ialah reflected angle. The reflected angle is equals to the incident angle. Bila mana dia mengalami reflection. Okey, itu cerita yang kita nak kena faham untuk total internal reflection. So, cikgu boleh buat conclusion dalam satu gambar rajah je. Okey, so kalau faham gambar rajah ni, fahamlah kita total internal reflection tu berlaku macam mana. Okey, so kita pergi lagi kepada nota kita ni. Okey, ini antara aktiviti yang kita boleh buat dalam makmal, di mana untuk kita mengkaji tentang critical angle. Okey. So critical angle ni dia berlaku bila mana cahaya kita bergerak daripada denser, contohnya dalam gambar rajah tu ialah daripada glass nak pergi kepada air, dan refracted angle dia mencapai nilai maksimum iaitu 90 darjah. Jadi pada ketika itu kita punya nilai incident angle kita panggil critical angle. So apa yang kita dah belajar, kita boleh derive satu formula yang merujuk kepada propagation of the light. Di mana formula yang kita derive antaranya ialah yang melibatkan refractive index dengan angle, refractive index dengan speed of light. Okay, dalam kes ni kita ada angle, kita guna formula yang melibatkan refractive index, simbol dia N dengan angle. So bila angle dia kena guna sin theta. So apa yang cikgu dah bagi tahu, bila nak menulis formula kita kena tengok dari mana ke mana cahaya bergerak. Okay, cahaya kita bergerak daripada gelas nak pergi kepada air. Katalah gelas ini kita ambil sebagai medium pertama, manakala air kita ambil sebagai medium kedua. Jadi kalau kita nak menulis formula, maka kita akan menulis formula untuk medium pertama dululah, sebab cahaya kita bermula daripada gelas. So N1 darab dengan, ni formula kita yang kita dah pernah buat. N1 darab dengan sin theta 1 sama dengan N2 darab dengan sin theta 2. Jadi kalau kita ubah suai, N2 bahagi dengan N1 sama dengan sin theta 1 bahagi sin theta 2. Itu kita darab silang lah. Okey. Dan disebabkan oleh kerana medium yang kedua tu adalah udara. Kan? Yang mana untuk udara kita kena hafal nilai N dia. Berapa N untuk udara? N untuk udara adalah 1. Mana N2 kita bernilai 1. Okey, N2 kita bernilai 1.
Jadi kita boleh cari nilai N untuk medium yang pertama bila mana kita tahu dia punya nilai incident angle yang kita panggil critical angle. Jadi macam mana nak cari? Okay. So kita punya N2, medium yang kedua kita ni, N2 kita ni nilai dia ialah 1. Okay. Jadi kalau kita guna formula kita, N1 darab dengan sin theta 1 sama dengan N2 darab dengan sin theta 2. Okay, kita boleh cari nilai N1. N1 ni ialah N untuk gelas lah. Nak guna N gelas boleh. Nak guna N1 boleh, terpulang lah yang awak rasa mudah. Tapi bila orang kata refractive index, tetap kena guna simbol N. Bila orang kata critical angle, tetap kena guna simbol C. Bila orang kata speed of light, tetap guna simbol C. Jadi macam mana kita nak bezakan C tu mewakili speed of light, C tu mewakili critical angle? Angle dia mesti ada degree. Speed of light, unit dia meter per second. Jadi unit itu membezakan apakah simbol itu. So kalau kita nak cari the refractive index for the glass, dia akan jadi macam mana? Ng sama dengan N air 1 darab dengan sin theta 2. Sin theta 2 nilai dia ialah 90 darjah bahagi kepada sin theta 1. Sin theta 1 adalah sin C. Sin theta 1. 1 tu ialah medium glass. 2 tu ialah medium air. Jadi dalam medium air, angle dia ialah 90 darjah. Dalam medium glass, angle dia kita panggil critical angle. Jadi kalau awak tekan kalkulator ni, awak akan dapati macam mana? So awak akan dapati bahawa the refractive index for the glass yang melibatkan critical angle ialah 1 darab sin 90. Jadi sin 90 tekan kalkulator berapa? Sin 90 nilai dia ialah 1. 1 darab 1 berapa? 1 darab 1 ialah 1 bahagi dengan sin C. C itu ialah critical angle. Jadi maksudnya di sini, bila mana kita tahu nilai critical angle, kita boleh kira nilai refractive index sesuatu bahan. Gunalah formula N equals to 1 over sin C. Ataupun sebaliknya, bila mana kita tahu nilai refractive index sesuatu bahan, kita boleh tahu berapakah nilai critical angle bahan tu. Guna formula N sama dengan 1 over sin C. So ingat formula yang melibatkan critical angle ialah N equals to 1 over sin C. Formula tu juga datang daripada formula yang asal yang kita buat, N1 times sin theta 1 equals to N2 times sin theta 2. Bila kita simplify, dia jadilah N equals to 1 over sin C. Jadi kita boleh tahu nilai critical sesuatu bahan bila kita tahu refractive index, ataupun kita boleh tahu nilai refractive index bila kita tahu nilai critical angle. Okey. So ini cerita yang tadilah. Refraction, critical angle, total internal reflection. Okey. So yang cikgu nak cerita kat sini tadi, cikgu akan pindah ke sinilah. Cikgu akan pindah ke sini. Oh, sorry. Okey, itu yang kita nak kena faham. Okey, 1 over sin C. Itu yang melibatkan critical angle. Okey, ini cerita yang tadilah. Incident angle is less than critical angle. Dia hanya mengalami refraction sahaja. Kita kata ada reflection tetapi sangat lemah. Jadi bila lemah tu kita anggapkan macam tak adalah. Kita kata semuanya mengalami reflection. Tapi ada sedikit sangat. When light ray going to travel from a medium of high density to a medium of low density, dia akan bend away from the normal, refract away from the normal. Apabila incident angle is same as critical angle, when light
ray going to travel from a medium of high density to a medium of low density. Dia mesti bergerak daripada denser to less than. High optical density to low optical density. Tetap sama ni. Semuanya sama ni. Kalau awak tengok ni. Mesti daripada high density to low density. Semua sama. Dia mesti bergerak daripada high density to low density. Cuma untuk berlaku total internal reflection, dia punya incident angle must be greater than the critical angle. High density to low density. Itu syarat pertama. Okey, jadi kalau I sama dengan C, refracted angle kita mencapai nilai maksimum 90. Tapi bila I is greater than C, barulah akan mengalami total internal reflection. Kesemua cahaya kita akan dipantulkan sepenuhnya. Itu dia panggil total internal reflection. Okey. For example, if the refractive index of diamond is 2.42, boleh tak kita cari berapakah nilai critical angle of the diamond? Okey. Bila kita faham, tak ada masalah lah. Formula yang kita ada ialah N equals to 1 over sin C. Ini formula yang kita ada. Okey. Jadi, kita nak cari C kan? Jadi, kita tukar tempat dulu. Sin C sama dengan 1 per N. Kita gantikan nilai 1 per 2.42. Okay, yang ni awak tekan kalkulator lah. Okay, so cikgu selesaikan dulu yang ni. So kalau ada latihan nanti awak cuba jawab soalan-soalan dia. Okay, 1 bahagi 2.42. Jadi diamond ni dia punya refractive index antara yang paling besar sekali diamond lah. Okay, nilai kat sini ialah 0.4132. Kita ambil 4 decimal place lah. Kita seolah-olah macam kita guna logbook. Ini ialah sin C. Kita bukan nak cari sin C, kita nak cari C. So kalau nak cari C, kita kena pindahkan sin tu pergi sebelah. Dia akan jadi sin to the power of negative 1 dengan nilai 0.4132. Dia panggil arc sin. Maka di sini kena tekan arc sin. Ataupun kalau awak guna kalkulator, awak kena tekan shift lah. Shift. Shift sin. Kita panggil arc sin 0.4132. So dapatlah kat sini 24.2 titik bulan 41 darjah. Dia dalam darjah lah angle. Ini contohnya. Bila kita tahu nilai refractive index, kita boleh cari nilai critical angle. Bila kita tahu nilai critical angle, kita boleh cari nilai refractive index. Critical angle for a medium depends on the optical density of the medium. The higher the refractive index. Bila nilai N lagi besar, kesannya kita punya critical angle kita makin kecil. Sebab apa? Sebab formula dia 1 over sin C. Jadi bila nilai N besar, nilai C kecil. Bila nilai C besar, nilai N kecil. Sebaliknya lah. Okay. So ini antara aktiviti yang kita boleh ceritakan bagaimana total internal reflection boleh berlaku. Kalau awak tengok dalam gambar rajah A, kita masukkan air dalam sebuah botol. Kita tebuk lubang dekat bawah ni, kita tebuk satu lubang. Kan? Lepas tu kita tutup dengan selotip. Di belah yang bertentangan dengan lubang tu kita letak laser pointer. Laser pointer kan kadang-kadang cikgu guna untuk buat mengajar, nak menunjukkan apa dekat atas skrin tu, guna laser pointer. Lepas tu kita bukakan lubang tadi, kita open lubang ni, maka air akan keluar lah. Jadi kita lalukan laser pointer kita. Kita on kita punya laser pointer, apa yang kita dapati? Ini gambar ni. Kita akan dapati bahawa cahaya laser pointer tu dia ikut aliran air. Kenapa cahaya itu mengikut aliran air? Sebab cahaya itu dia bergerak di dalam air. Kerana dia mengalami total internal reflection. Dia reflect dalam air. So kita akan nampak cahaya air kita tu seolah-olah warna hijau. Sebab ada laser pointer daripada warna hijau. Kalau kita guna laser pointer warna merah, kita nampak macam air kita warna merah. Sebenarnya air itu tu asal tu jernih, dia transparent. Tapi sebab cahaya duk bergerak dalam air, so kenapa dia bergerak dalam air? Sebab dia mengalami total internal reflection. So kita nampak macam air itu berwarna. Ini kerana berlakunya total internal reflection. Ini gambar yang pertama sebelum kita buka selotip. Cahaya hijau daripada laser pointer tu bergerak dalam straight lah, dalam garis lurus. Bila kita buka selotip, air kita terpancit keluar, laser pointer tu dia bergerak sepanjang gerakan air. Sebab apa? Sebab dia mengalami total internal reflection. Kenapa? Sebab bila dia berada dalam air kalau kita banding dengan udara, air is denser medium.
air denser medium. Water is denser compared to the air. Air is less than. Jadi bila cahaya bergerak daripada water nak pergi kepada air, denser to less than. Itu syarat pertama untuk berlaku total internal reflection. Dan ketika mana incident angle dia is greater than the incident angle is greater than critical angle, dia mengalami total internal reflection. Maka dia akan reflect dalam air tu je. Dia tak keluar. Okey, itu kita panggil total internal reflection. Okey, ini yang tadilah. Kita nampak air, cahaya kita tu bergerak sepanjang gerakan air. Gerakan sebab dia mengalami ni total internal reflection. Air kita ni sebenarnya dia bergerak daripada cahaya kita bergerak daripada air nak pergi ke udara. Yang luar ni ialah air. Yang dalam ni ialah water kita, air yang terpancut keluar. Jadi cahaya kita bergerak daripada water to the air lah. Denser to less than. Tapi bila dia sampai dekat titik ni, sepatutnya dia mengalami reflection. Disebabkan oleh kerana kiri incident angle dia. Mana incident angle dia ni? Incident angle dia kat sini. Ni incident angle dia. So disebabkan oleh kerana incident angle dia ni lebih besar daripada critical angle. Cikgu kena alih ni sikit. Tak boleh. Okay, ini ialah water. Disebabkan oleh kerana incident angle kita lebih besar daripada critical angle, maka dia mengalami total internal reflection. Jadi cahaya kita tu akan masuk balik dalam water. Dia reflect balik. Ni dia kita panggil reflection ni. Dia reflect balik dalam water. Dia reflect balik dalam water. Ni kita panggil total internal reflection. Dan proses ni dia berulang-ulang balik lah. Jadi dia hanya berada dalam air je. Jadi kita akan nampak air tu seolah-olah dia berwarna mengikut warna laser pointer kita. Sebab dia mengalami total internal reflection. Dan konsep ini diguna juga dalam kita punya optical fiber. Apa dia optical fiber? Optical fiber ni ialah satu gentian optik. Gentian optik. Dia macam plastik. Tapi specialnya dia ada dua layer. Ada dua layer. Di mana dua layer ni dia punya optical density dia tak sama. Dan dia akan menyebabkan berlakunya total internal reflection of light. Jadi kita akan lalukan cahaya dalam kita punya optical density, cahaya kita akan reflection. Jadi dia akan keluar dia masuk pada satu hujung dan dia akan keluar pada hujung yang satu lagi sebab dia tidak akan mengalami reflection. Jadi kita guna optical fiber ni untuk kita buat communication lah. Contohnya kita guna streaming, Unify kan. Unify kan guna optical fiber optik. Kan kita guna streaming tu kan laju, kita klik je komputer kita terus keluar apa kita nak. Sebab apa? Sebab signal itu dia hantar menggunakan cahaya, dan cahaya ini adalah partikel yang bergerak dengan paling laju dekat bumi ni. 3 kali 10 kuasa 8. Partikel yang paling laju bergerak di bumi ni ialah cahaya. Jadi bila kita menghantarkan satu-satu isyarat tu menggunakan cahaya, so signalnya sangat laju, sangat cepat. Tu orang guna optical fiber tu sebab optical fiber ni dia boleh menggunakan cahaya dan mengalami fenomena total internal reflection. Jadi tak ada cahaya tak ada signal yang hilang, tak ada cahaya yang hilang sebab tidak ada refraction yang berlaku. Okey. So ini yang cikgu cerita tadi lah, awak boleh bacalah cerita dia. So natural phenomenon that involve total internal reflection. Jadi yang ni yang cikgu nak awak baca sendiri, cuba fahamkan sebab ini biasa keluar dalam soalan esei. Cuba faham. Satu antara kejadian yang kita boleh cerita menggunakan konsep total internal reflection ialah kejadian pelangi. Bila pelangi terjadinya pelangi selepas hari hujan. Kenapa perlu ada hari hujan? Sebab kita nak ada medium density yang berbeza. Air dengan udara. Air is denser, udara adalah less than. Jadi cahaya matahari bergerak masuk ke bumi, dia akan lalu molekul air, denser, nak keluar ke udara, less than. Maka dia bergerak daripada denser ke less than, itu syarat pertama untuk total internal reflection. Tapi tak semestinya bila hujan akan ada pelangi. Itu baru satu syarat. Nak menghasilkan pelangi kena ada syarat kedua, iaitu the incident angle must be greater than the critical angle of the water. Jadi pada sudut tertentu cahaya matahari itu, dia akan menyebabkan cahaya kita mengalami total internal reflection. So dekat nombor 2 ni, dia mengalami total internal reflection. Cahaya akan masuk balik dalam water, dia tak keluar. Dan cahaya kita ni bila dia masuk dalam air, dia mengalami dispersion. Dispersion ni ialah penyerakan. Dia terserak kepada 7 warna cahaya. Warna cahaya ni ada 7 yang kita ringkaskan sebagai Vibgyor tu lah. Dia terserak pada 7 warna
Dan pada kali kedua dia dah duduk dekat ujung satu lagi. Daripada water kepada air, dia mungkin boleh mengalami total internal reflection kali kedua dengan syarat angle dia mesti lebih besar daripada critical angle. Tapi kalau angle dekat nombor 3 tu dia lebih kecil daripada critical angle, so dia akan mengalami refraction lah. Cahaya kita akan keluar daripada water. Refraction mesti dia berada pada medium yang berbeza. Jadi so yang dekat nombor 2 ni, I kita is greater than C, sebab tu dia mengalami total internal reflection. Tapi nombor 3 tu, kenapa dia boleh keluar pula? Sebab incident angle dia lebih kecil daripada critical angle, so dia akan refract away from the normal. Jadi bila dia refract tu, dia diserakkan kepada 7 warna pelangi itulah. Okay, yang ni boleh baca sendiri, cuba baca, tapi kena baca sebab keluar soalan exam. Okay, ini cerita yang rainbow tadi, boleh baca. Antara lain, fenomena lain, ni pun nak suruh baca juga, iaitu kejadian miraj, atau dalam bahasa Melayu dipanggil logam maya. Bila berlakunya miraj ni, ni cerita dia, iaitu ketika kita berjalan atas jalan raya ataupun orang yang bergerak dekat padang pasir pada waktu hari panas. Kita berjalan dekat atas jalan raya pada hari panas, kita nampak dekat depan kita seolah-olah ada kolam air, berair je kita nampak. Betul ke ada air? Betul ke ada lopak air kat situ? Jadi kita pun jalan-jalan sampai dekat tempat tu, kita tanda kan, oh dekat tiang ni, kita nampak dekat tiang tu ada air. Kita pun gerak-gerak sampai dekat tiang tu, mana air tadi? Tak ada pun. Kita nampak macam air kat depan pula. Kita pergi depan, tak ada air pun. Kita nampak macam seolah-olah ada air. Sebenarnya tak ada air pun. Kita tak nampak pun air tu. Okay? Jadi yang kita nampak tu hanya illusion mata kita saja. Kenapa? Yang kita nampak itu sebenarnya adalah bayangan bagi awan. Bayangan bagi awan. Awan yang kita tahu dalam awan tu ada wap-wap air. Cahaya daripada matahari turun ke bawah, dia lalu awan. Pada waktu panas, pada hari siang hari, waktunya panas, udara dekat permukaan jalan raya tu sangat panas. Bila udara panas, dia punya density dia rendah. Semakin ke atas, udaranya lebih sejuk, densitinya lebih tinggi. Jadi cahaya matahari daripada atas ke bawah, daripada high optical density to low optical density. Itu syarat pertama untuk total internal reflection. Dan bila mana incident angle dia is greater than the critical angle, maka dia akan mengalami total internal reflection. Jadi cahaya dia ni, cahaya daripada matahari ni, dia turun sampai dekat satu layer tertentu, dia akan mengalami reflection, iaitu ketika incident angle dia is greater than the critical angle. Maka ni kalau kita lukis pada ketika ni, incident angle dia is greater than the critical angle pada ketika ni. Maka di sinilah dia mengalami total internal reflection. Jadi cahaya itu akan sampailah dekat mata kita, dan bila sampai dekat mata kita, apa yang kita nampak? Jadi yang kita nampak, kita panjangkan garisan ni ke depan. Inilah yang kita nampak, seolah-olah ada satu kolam air, lopak air dekat depan mata kita, yang mana dia adalah bayangan bagi apa yang ada dekat atas kita, atas langit kita ni lah, awan. Okey, itu ialah miraj. Okey. Samalah juga kalau orang yang berjalan dekat padang pasir pun dia nampak macam kolam air. Dan inilah cerita yang kalau kita nak relate dengan sejarah bagaimana tawaf, bukan tawaf, sa'i. Rukun haji, sa'i kan. Siti Hajar cerita dia. Macam mana dia berlari-lari antara dua bukit, Safa dengan Marwah, pada waktu yang panas terik, bawa Nabi Ismail, Nabi Ismail menangis sebab nakkan air. Jadi duduk kat bukit Marwah, nampak ada air dekat Safa. Lari dekat bukit Safa. Sampai dekat Safa tak ada air. Tengok ada air pula dekat Marwah. Lari pula. Sebab berlaku pada waktu siang hari. Apa yang dia nampak adalah bayangan bagi awan, iaitu miraj. Dia panggil miraj. Kan kita boleh relate dengan kejadian Islam menggunakan apa yang kita faham tentang konsep sains. Ni pun cerita yang sama yang tadilah, miraj. Okey. Superior miraj. Ni superior miraj ni dia berlaku dekat kawasan yang sangat sejuk lah. Contoh kutub utara, kutub selatan. Macam mana kita pada waktu siang hari, walaupun waktunya panas, tapi disebabkan udara sangat sejuk, kita akan nampak orang yang berjalan dekat kutub utara, kutub selatan, dia akan nampak kalau ada kapal, dia nampak macam ada kapal dekat atas langit. Dia ialah reflection yang berlaku, yang kita panggil total internal reflection, yang berlaku kepada kapal yang berada di permukaan air. Dia reflect ke atas.
Dia reflect ke atas kerana berlakunya total internal reflection. Yang ni pun boleh baca juga. Okey. Aplikasi lain ialah dalam periskop. Apa dia periskop? Periskop ni ialah teropong yang digunakan oleh kapal selam. Teropong yang digunakan oleh kapal selam, kita panggil periskop. Kapal selam ni dia tak boleh nak timbul seronok-seronok, nanti kena tembak. Dia kena duduk dalam air, dia kena menyelam dalam air. Tapi dia nak tengok apa yang berlaku dekat permukaan air, dia kena teropong. Teropong dia ni, dia guna prism. Right angle prism maknanya prism yang 90 darjah lah, right angle ni 90. So inilah prism. Okay, prism So dia guna 2 prism tu yang kita tengok situ. Dan apa yang berlaku ialah dekat sini berlakunya total internal reflection, dekat sini pun akan berlaku total internal reflection. Okay. So ini cerita dia lagi, applying reflection by using mirror. Jadi maknanya kita nak buat periskop ni, kita boleh guna mirror. Yang asalnya orang buat pakai mirror, tapi bila yang kapal selam dia tak guna mirror, dia guna prism. Jadi apa istimewanya prism berbanding mirror? Mirror ni dia walaupun dia reflect, tapi masih ada juga cahaya mengalami refraction. Jadi tidak sepenuhnya cahaya itu reflect. Terdapat sedikit cahaya yang refract. Jadi cahaya bila kita tengok image dia tak berapa jelas. Berbanding kita tengok guna prism, dia mengalami total internal reflection. Semua cahayanya akan reflect dan kita akan nampak image yang lagi jelas. Okey, ini yang lain ialah dalam optical fiber. Optical fiber yang istimewanya dia ada 2 layer yang cakap tadi lah. Bahagian dalam dan bahagian luar. Okey. So ini inner core dengan outer cladding. Okey, ni application dia lah. Ni diamond. Diamond kita tahu bentuk dia macam mana, dan dia mesti dipotong pada angle yang betul supaya diamond itu kita akan nampak dia berkilau. Diamond ni dia punya dia punya refractive index dia sangat besar. Bila refractive index dia besar, dia punya critical angle dia kecil. Bila critical angle dia kecil, dia senang nak mengalami total internal reflection. Sebab bila critical angle kecil, kita besar sikit je incident angle, dia dah mengalami total internal reflection. Bila berlakunya total internal reflection dalam kita punya diamond, maka cahaya kita duk terpantul dalam kita punya diamond. Maka kita akan nampak dia berkilat. Berkilau. Sebab adanya reflection of light dalam diamond tu. Tapi kena buat pemotongan diamond pada angle yang tertentu lah. Baru kita nampak dia punya quality diamond tu very high. Berkilaunya sangat tinggi. Okay, ini soalan. Okay, jadi untuk yang phenomenon, ada berapa phenomenon? Ada 2, rainbow dengan mirage. Dan untuk application, apa application dia? Periskop dengan optical fiber. Yang ni cikgu nak awak buat folio. Buat folio dan hantar dalam group teams. Hantar dalam teams. Buat folio. 4 benda kena buat. Ni boleh cari dalam internet, boleh cari dalam boleh baca dalam buku rujukan, buku teks boleh baca. Jadi tolong cari ni 4 benda ni, cikgu nak awak buat folio. Folio dan hantar dekat cikgu. Cikgu tak nak awak copy paste. Cikgu nak awak tulis by hand. Kalau copy paste senangnya by internet je, tapi tulis tangan. Sebab kalau tak tulis tangan, kita buat kerja yang mudah, kita copy paste. Jadi 4 benda kena hantar dekat cikgu sebagai folio. Kalau dulu cikgu suruh buat presentation dalam kelas, sebab ni kita tak jumpa dalam kelas, cikgu nak hantar folio. Boleh je nak buat presentation kan, tapi tak boleh hantar folio. Okay, application of total intervention of daily life kita ada dalam cat's eyes reflector. Ni pun pernah keluar soalan exam. Cat eye reflector ni yang orang letak dekat atas jalan lah, yang mana bila waktu malam orang kadang-kadang kita tak nampak line putih tu dekat mana. Sebab kadang-kadang lama dah line putih tu dia akan hilang. Tapi bila adanya cat's eyes reflector ni, bila lampu daripada kereta tu kena dekat dia, dia akan reflect balik. Jadi driver tu nampak dia punya track dia setakat mana lebar track dia, supaya dia tak masuk track orang lain. Sebab dia reflect balik cahaya daripada lampu kereta. Okay, ni diamond. Okay, kita nak tengok kepada soalan pula. Ini soalan Jadi 4 perkara tu tolong buat folio, hantar dekat cikgu dalam Teams. Okay. So kita nak tengok soalan. Solving problems involving total internal reflection.
Soalan dia, figure 6.25 shows a light ray travelling from air to a prism. Okay, dia dah bagi tahu dah. Cahaya kita bergerak daripada udara masuk dalam prism with refractive index 1.49. Kita punya refractive index of prism ialah 1.49. Calculate the critical angle of the prism. Okay, apa yang dia bagi? Kita tulis maklumat yang dia bagi. Dia bagi dekat kita refractive index of prism. Cikgu letak N untuk refractive index, P untuk prism, 1.49. So, boleh tak kita nak kira critical angle untuk prism ni berapa? So, guna je lah formula N sama dengan 1 per sin C tadilah. Maka kalau kita nak cari C, dia jadi sin C equals to 1 over N. Masukkan nilai lah. Tapi kena hati-hati, kita nak C, kita bukan nak sin C. Yang tu awak tolong kira, cikgu hanya nak bagi idea je. Soalan B, complete the path of the light ray until it exit the prism. Okay, macam mana kita nak lengkapkan gambar rajah kita ni? Okay, jadi bila mana cahaya bergerak, lalu dua medium yang berbeza, dia punya optical density, kita kena lukis normal line. Okay, normal line kita yang pertama. Normal line kita yang pertama, dia duduk macam ni. So, apa yang kita nampak? Cahaya kita berada di atas normal line. So, bila dia duduk atas normal line, dia tidak, incident angle dia kosong. Bila incident angle kosong, dia punya refracted angle dia juga akan jadi kosong. Oh, tak nak. Kita start sini So, maknanya dia masih lagi bergerak dalam garis lurus yang sama. Okay. Okay, dia sampai situlah. Kemudian kita lukis normal line yang kedua sebab dia jumpa, dia mengalami perubahan optical density. So, permukaan kita yang belah bawah pula, dia horizontal, maka kita punya normal line adalah tegak. Okay, so yang ni kena tengok kita punya segitiga. Okay, cikgu ambil gambar rajah segitiga tu. Segitiga kita ni, dia macam ni. Ni line kita yang biru. Macam ni. Dan dia macam ni. Okay. Ni kena tengok. Ni kena ada kemahiran matematik lah. Okay. Angle kita yang sini 45. Cikgu buang yang ni dulu. Cikgu guna warna biru supaya awak boleh nampak. Okay, ini yang warna biru yang cikgu dah lukis. Kita punya normal line dekat sini. Normal line. Jadi kita nak tahu apa yang berlaku dekat sini. Cahaya kita bergerak daripada prism ni. Yang biru tu dia duduk dalam prism nak pergi ke udara. Adakah dia mengalami refraction atau dia mengalami total internal reflection? Jadi syarat pertama dia dah patuhi dah sebab dia bergerak daripada gelas nak pergi ke udara. Denser to less than. Syarat kedua, adakah incident angle is greater than critical angle? Okey, kita pun kena tahu berapakah angle incident dia. Mana angle incident? Angle nak ukur mesti dari normal line. Normal line kepada incident angle, incident ray, sorry. So, ini incident angle kita. So, berapa incident angle? Sini 90. 90. Angle 45, maka yang sebelah sini 45. Maka angle kat sini pun 45 lah. 45 campur 45, 90. Sebab normal line dia mesti 90. Oh, maknanya cikgu kena kira dulu nilai C tadi. Nak tahu adakah I is greater than C ataupun less than C. So, berapa nilai C kita kat sini? Kita cuba kira balik sekejap. Cikgu terus kira je Nanti awak tolong kira berapa yang awak dapat. C tu. Sekejap. Okay, C kita kat sini. Satu bahagi 1.49. Okey, lepas tu kita ambil 0.8403. Okey, kita dapat kat sini. Kejap arc sin 1 bahagi 1.49. Okey, 42 kalau awak kira cikgu tulis jawapan je. 42
darjah. Okey, jadi kita punya I tadi 45. Jadi 45 kalau kita banding dengan 42, 45 lebih besar. Maknanya kita punya I kita dekat sini, dekat sini. Dekat sini kita punya I kita adalah lebih besar daripada C lah. Sebab C kita 42, I kita 45, I besar daripada C. Jadi bila I is greater than C, so apa yang berlaku kat sini? Dekat titik ni apa yang berlaku? So dekat titik ni dia akan mengalami total internal reflection. Kita ringkaskan sebagai TIR. Maka total internal reflection, cahaya kita dia akan naik pada angle yang sama. Pada angle yang sama. Sorry. Dia tak nak. Pada angle yang sama dia akan naik. Kalau angle incident 45, maka angle reflected pun 45 juga. Okey. Sebab reflection incident reflected angle dengan incident angle adalah sama. So angle yang dekat sini angle ni R. Okey. So angle ni cikgu lukis sini maka dia akan naik ke atas. Pada angle sini R yang sama dengan I. 45 lah. Okay, bila dia sampai dekat permukaan yang satu lagi, yang kedua, kita kena lukis normal line yang kedua pula kat sini. So normal line kita yang kedua ialah, so normal line kita yang kedua yang ni. Okay, berapa angle kita? Okay, so kalau cikgu nak lukis, cikgu kena lukis besar sikit. Okey, untuk permukaan yang kedua pula, cikgu lukis kat sini. Okey, cahaya kita tadi dia datang daripada bawah ni. Okey, cahaya kita dia datang daripada bawah naik atas. Okey, cahaya kita tadi. So di sini kita lukis normal line. Normal line kita yang ni macam ni lah, horizontal, sebab permukaan kita tu tegak. Maka incident angle kita kat mana? Okey, incident angle kita sekarang ni ialah daripada normal line to the incident ray. So berapa nilai incident angle kita situ? Okey, jadi kita punya angle kita ni matematik angle kita yang dekat bawah ni, nilai dia ialah 45 darjah. Angle kita yang ni 45 darjah. Maka kalau situ 45, yang sebelah dia 45 jugalah, sebab normal line tu 90. Angle ni 90. Maka angle ni 45. Maka incident angle kita kat sini ialah 45 juga. Jadi 45 lebih besar daripada 42 critical angle. Maka sekali lagi dia mengalami reflection. Total illumination, bila reflection, incident angle dia sama dengan reflected angle dia. Reflected angle dia sama dengan incident angle, iaitu 45. Okay. And then dia pergi dekat surface yang kedua. Kalau cikgu nak lukis ni, cikgu lukis gini lah. Okay. So dia pergi sampai sini. Cerita dia sama juga. Kita pun lukis normal line kita yang seterusnya. So normal line kita yang seterusnya dekat permukaan ni, normal line dia macam mana? Itu normal line dia.
So cahaya kita dia berada atas normal line. So bila normal line incident angle dia kosong, maka refracted angle ke reflected angle dia akan straight je lah. No refraction of light. So di situ. Jadi asal tadi dia masuk macam ni kan. Inilah gambar rajah kita tadi. So gambar rajah ni awak akan guna ni dalam binocular. Binocular pun dia guna yang ni. Okey, ini cahaya kita asal. Okey, sini dia bagi 45. Okey, sini 90. Ke sini pun 90 lah. Sini 45. Sini 45. Itu perjalanan cahaya kita. Jadi kalau kita complete gambar rajah dia, so dia naik sini dan dia akan keluar straight. Okey, dia jadi macam tu lah. Untuk soalan pertama. Ini kena ada kemahiran matematik dan kena faham konsep fisik. Okey, selesai example 1. Example 2. Figure 6.27 shows the path of light ray travelling through optical fiber from end A to end B. Dia masuk daripada A, dia keluar dekat B. Jadi ini yang berlaku dekat dalam optical fiber, dekat dalam air yang mengalir keluar tadi. Explain the change in direction of the light ray at points Q, R, S, T, U. So apa yang berlaku dekat semua titik tu? Dia mengalami reflection. Reflection of light. Di mana dia punya reflected angle equals to dia punya incident angle. Okay, B, if the refractive index of the optical fiber is 1.51, determine the value of X. X, nampak X? X tu ialah angle dekat bahagian dalam dia. Okay, jadi kita tengok X tu dia melibatkan dekat titik A tu, dekat titik A tu dia melibatkan antara air dengan optical fiber. Jadi kita kena tulis formula kita, N air darab dengan sin dalam medium air. Air tu adalah medium pertama, incident angle, darab sama dengan N optical fiber, cikgu letak NO, darab dengan sin dalam medium optical fiber, iaitu R, refracted angle. N air kita dah hafal lah 1, darab dengan sin I itu incident angle dekat udara tu ialah 45 darjah, sama dengan N optical fiber tu dia dah bagi 1.51, darab dengan sin R. R kita adalah X lah. Jadi kita nak cari nilai X. So, boleh tak kita cari nilai X? Jadi sin X dia akan jadi 1 darab sin 45, dia jadi sin 45 bahagi darab, bila pindah sebelah jadi bahagi 1.51. Jadi itu ialah sin X. Awak tekanlah sin 45 tu 0.7071. Tapi soalan bukan nak sin X, soalan nak X. So, kena guna shift X lah nanti. Why must the material of optical fiber be of high optical purity? High optical purity ni ketulinan dia sangat tinggi. Supaya cahaya kita tidak mengalami penyerakan. High impurity maksudnya kesemua cahaya kita akan reflect totally dan dia menghasilkan signal yang sangat kuat. Okey, itu C lah. Jadi formative practice ni awak boleh cuba buat sendiri, nombor 1 dan nombor 2. Buat sendiri. Jadi awak punya folio tadi, cikgu nak tulis kat sini, folio yang awak kena buat. 1, cerita tentang phenomenons of total internal reflection. Ada 2. 1 ialah rainbow. Kejadian rainbow boleh cari dalam internet ada. Yang kedua, dalam buku pun ada. Yang kedua ialah mirage.
Mirage ni awak boleh pilih lah yang unta berjalan tengah padang pasir ke, orang naik kereta ke, orang berjalan atas jalan raya ke. Yang kedua ialah dari segi application. Application of TIR. So ada dua application dia. Yang pertama application yang cikgu nak suruh buat ialah untuk optical fiber. Ni yang famous ni, selalu keluar soalan exam, optical fiber. Dan yang keduanya application untuk periskop, teropong kapal selam. Okey. So ada 4 yang awak kena buat folio dan hantar kat cikgu. Tulis tangan, snap gambar, hantar dalam Teams. Bila nak kena hantar ni, sebelum kita masuk kepada topik yang ketiga. Sebelum kita masuk topik ketiga, hujung minggu tu awak hantar. Okey, jadi itu sahaja untuk topik yang kedua, 6.2, iaitu total internal reflection. Okey, jadi kalau ada mana-mana bahagian yang awak tak jelas, tak faham, tolong tanya cikgu supaya cikgu boleh explain balik masa kelas sebelum kita start dengan the next video. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.